Yang pertama iaitu persaingan di dalam industri, kuasa terhadap pembekal, kuasa terhadap pelanggan, ancaman terhadap sesuatu kemasukan ke dalam industri, ancaman sesuatu produk pengganti. Okey. Seterusnya, yang pertama iaitu persaingan di dalam industri. Okey, persaingan di dalam industri pembangunan, semua pemaju sering berdaya saing antara satu sama lain untuk mendapatkan tempat yang sesuai dan keuntungan yang maksimum yang mungkin di dalam industri ini. Tidak kira lah daripada syarikat besar ataupun kecil. Seperti yang diketahui ramai, UEM Sunrise adalah sebuah syarikat pembangunan yang besar. Walaupun kita dapat melihat bahawa syarikat besar ini lebih cenderung untuk berdaya saing dengan lebih singit antara satu sama lain, tetapi mereka akan mengelakkan persaingan antara mereka secara berdepan. Seperti yang diperkatakan sebelum ini, syarikat pembangunan akan membuat pembangunan mengikut pasaran atau kawasan dan lokasi yang berlainan daripada pesaing lain. Selain itu, mereka juga akan melancarkan unit atau produk mereka mengikut masa atau hari yang berlainan juga, supaya tidak hari yang sama, supaya untuk menarik minat pembeli-pembeli yang berpotensi. Okey, seterusnya, kuasa terhadap pembekal. Secara keseluruhan, di dalam industri pembangunan, kita dapat melihat secara dasar bahawa industri pembangunan memerlukan ramai pihak untuk memulakan sesebuah pembangunan. Perkara ini dapat menyeraikan perkara-perkara penting bagi pihak luar terhadap syarikat pembangunan seperti pembelian tanah yang ingin dijual, kontraktor pembinaan, bahan-bahan binaan untuk membuat pembangunan, peralatan dan mesin, pekerja-pekerja yang akan terlibat di dalam proses pembangunan, serta perkara-perkara lain yang berkait dengannya. Okey. Okey, perkara-perkara ini melibatkan proses tawar-menawar yang tinggi untuk mendapatkan nilai harga yang minimum dan mengurangkan kos pembinaan. Okey, sebagai syarikat pembangunan, untuk mendapatkan tanah yang ingin dijual, tawar-menawar juga berlaku dalam status yang tinggi, dan secara kebiasaannya mereka akan membeli tanah secara langsung dengan penjual dan boleh negosiasi dengan kerajaan ataupun pihak ketiga tanpa perlu membuat bidaan daripada ramai pihak. Sementara itu, daripada pihak bank atau pemegang saham yang mempunyai cara pendirian di dalam pelaburan dan menginginkan pulangan keuntungan tinggi, membuatkan mereka mempunyai tawar-menawar yang sedikit. Okey, seterusnya. Okey, kuasa terhadap pembekal. Okey, kuasa terhadap pembekal. Minta maaf. Kuasa terhadap pelanggan. Okey, kuasa terhadap pelanggan iaitu seperti yang kita ketahui, kuasa terhadap pelanggan atau klien adalah tinggi di dalam pembelian penambahan unit atau produk syarikat pembangunan. Ini kerana setiap pembeli yang berpotensi kebiasaannya akan mampu membeli rumah sendiri berbanding dengan pembeli yang melalui kerajaan. Okay, walau bagaimanapun, kehendak dan minat setiap pembeli yang berpotensi berbeza-beza, maka syarikat pembangunan akan menyediakan pakej-pakej yang menarik minat pelanggan atau pembeli untuk membeli rumah atau produk mereka. Okey, seterusnya. Okey, ancaman baharu. Okey, sebagai salah satu sebuah syarikat besar yang mempunyai projek yang berskala besar,
pembelajaran yang besar diperlukan untuk menjayakan projek yang berskala besar ini. Selain itu, untuk memasuki industri hartanah, mereka perlu memastikan syarikat tersebut telah mematuhi dengan Akta Perumahan Pembangunan, Kawalan dan Pelesenan 1966 bagi keperluan undang-undang. Okey, seterusnya. Okey, ancaman sesuatu produk pengganti. Okey, buat masa kini, pembangunan harta tanah adalah dalam golongan permintaan yang tinggi untuk penginapan sendiri dan sebagai sesuatu pelaburan. Pembangunan perumahan baru dari mana-mana syarikat boleh digantikan dengan produk kompetitif daripada pemaju lain atau rumah sedia ada untuk dijual semula. Untuk mengurangkan risiko penggantian, pemaju menawarkan produk atau unit yang lain dari segi perspektif lokasi atau kawasan, jenis dan kualiti. Perkara ini dapat memastikan produk atau unit tersebut bukan yang tinggi atau yang boleh diganti, dan pemaju yang berjaya mengurus untuk membezakan produk dan imej adalah yang terbaik. Okey. Okey, ini adalah cadangan strategi untuk menaikkan pembelian pembangunan. Okey, pertama sekali menawarkan promosi dan pakej menarik. Okey, seperti yang kita ketahui, pembeli berpotensi akan mencari perkara-perkara yang menarik perhatian mereka, seperti pembelian promosi yang dapat memberikan kelebihan pembeli untuk mengurangkan kos untuk membeli unit atau produk daripada syarikat pemaju. Jadi selain itu, dengan adanya pembeli potensi akan menelefon atau mendekati syarikat pemaju untuk menanyakan dengan lebih lanjut berkaitan data dan maklumat tentang produk tersebut. Jadi mereka akan membuatkan promosi ini akan membuatkan mereka tertunggu-tunggu untuk memastikan mereka adalah orang pertama membeli produk tersebut. Okey, yang kedua adalah produk berlainan antara satu sama lain, iaitu sekiranya produk atau unit dibangunkan adalah sama dengan syarikat pemaju yang lain, maka persaingan akan menjadi semakin kuat dan memungkinkan risiko kerugian akan berlaku. Jadi syarikat UEM Sunrise perlu membuat penelitian terlebih dahulu dengan melihat pembangunan syarikat pemaju yang lain dan membuat produk selain daripada mereka, dan bisnes strategi mendefinisikan bahawa bagaimana bisnes akan berdaya saing mengikut produk yang terkini. Okey, ia akan menarik perhatian pembeli berpotensi yang rata-rata memiliki pilihan yang tersendiri, dan ia membolehkan pembeli terus membeli produk daripada UEM Sunrise kerana ia disebabkan oleh mereka mempunyai salah satu reka bentuk yang tersendiri dan dari lain yang membuatkan produk tersebut adalah istimewa. Okey, seterusnya. Okey, penggunaan media sosial. Okey, media sosial adalah salah satu cara untuk berhubung dengan orang luar, terutama pembeli yang berpotensi untuk membeli sebuah rumah atau produk. Ini kerana hampir keseluruhan rakyat menggunakan platform media sosial dan ia boleh diakses di mana-mana sahaja tanpa mengira tempat dan masa. Okey, media sosial ini juga terkenal dalam kalangan remaja. Selain itu, penggunaan media sosial ini bertujuan untuk berkomunikasi, bergaul dan propose pemasaran. Jadi maklumat dan data berkaitan dengan produk UEM Sunrise dan dapat diakses dengan secepat mungkin dan mudah, dan boleh dilihat dengan lebih teliti tanpa perlu pergi ke pejabat cawangan.
Itu saja daripada saya.